Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Sabah versus Penang, yang mana Sabah menang 2-1 hasil jaringan daripada Irfan Fazail dan 1 dari Ramon Machado, manakala gol Penang dijaringkan oleh Alif Ikmal Rizal. Dan dalam perlawanan ni memang gol kedua dari Ramon Machado tu adalah gol kontroversi lah, yang boleh dikatakan berada dalam kedudukan offside, tetapi pengadil telah memberikan gol tersebut. Jadi kita tak perlu nak sembang banyak sebab keputusan dah ditetapkan oleh pengadil. Jadi saya mengharapkan ada improvement, ada penambahbaikan lah daripada segi sudut pengadil selepas ini. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, kalau kita lihat kepada corak permainan yang diterapkan oleh kedua-dua pasukan, sebenarnya kedua-dua pasukan bermain dengan baik. Penang ada peluang yang boleh dikatakan sepatutnya mereka sudahkan kepada jaringan, tetapi mereka gagal untuk sudahkan. Dan kalau kita lihat kepada Sabah juga, mereka banyak menyerang dan juga ada peluang-peluang, tetapi mereka juga gagal sudahkanlah. Sepatutnya perlawanan semalam boleh berakhir dengan keputusan yang lebih banyak gol, bukan sahaja 2-1, kemungkinan 3-2, 4-3 dan sebagainya lah. Sebab apa? Sebab kedua-dua pasukan gagal untuk execute atau menyudahkan peluang-peluang yang mereka miliki. Kalau untuk Penang, kita boleh tengok percubaan daripada Al-Hafiz berjaya ditepis keluar oleh Damien Lim. Kalau kita tengok daripada Sabah, ada percubaan daripada Ko dan juga Derelok, yang mana mereka membuat percubaan tetapi diselamatkan oleh goalkeeper pasukan Penang. So sepatutnya boleh menjaringkan gol lebih banyak, tetapi ketempulan dan juga daripada segi finishing, kedua-dua pasukan gagal untuk menyudahkan peluang-peluang yang sudah terhidang. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Sabah. Apakah perkara positif ataupun perkara yang saya suka tentang pasukan Sabah dalam perlawanan ini? Perkara pertama yang saya suka tentang pasukan Sabah adalah bagaimana Dato' Ong Kim Swee kembali menstabilkan bahagian kanan dan juga bahagian kiri pasukan Sabah in term of attacking. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat dalam beberapa game yang lepas, pasukan Sabah hanya akan dominate dalam satu sisi sahaja untuk menyerang. Bermaksud kalau mereka bermain di bahagian kanan, mereka akan fokusly attack di bahagian kanan tanpa fokus kepada bahagian kiri. Tetapi untuk game menentang Penang ni, apa yang dilakukan oleh Dato' Ong Kim Swee adalah dia menstabilkan daripada segi serangan dengan menggunakan kedua-dua arah di dalam padang, dan juga boleh dikatakan balance antara corak serangan yang diterapkan oleh pasukan Sabah. Bagaimana perkara ini dibuat? Perkara ini dibuat adalah dengan pelaksanaan dan juga dengan meletakkan Derelok dan juga Ko untuk bermain di bahagian kiri dan Derelok bermain di bahagian kanan. Jadi kita boleh nampak lah, apabila Ko dan juga Derelok bermain di bahagian kanan ni, mereka menunjukkan satu prestasi yang cemerlang dengan juga peranan yang berbeza, yang membolehkan kedua-dua player untuk utilize mereka punya kemampuan untuk membantu bahagian serangan pasukan Sabah. Jadi apa yang dilakukan oleh kedua-dua player ni, kita boleh nampak yang mana Ko akan bertindak di bahagian kiri, yang mana Ko akan lebih inverted masuk ke bahagian tengah untuk membantu Ramon Machado untuk berada di dalam D-box. Jadi apabila Ko dah masuk ke bahagian D-box, dia akan menambahkan bilangan kepada numbers of player kepada bahagian hadapan pasukan Sabah. Jadi perkara ini berlaku sewaktu Sabah menyerang di bahagian kanan. Kita boleh nampak yang Derelok akan beraksi dengan membentuk combination play bersama dengan Rizal Ghazali di bahagian kanan untuk exploit wide area. Jadi pemain yang berada di bahagian kiri adalah Ko dan juga Danny Ting, tetapi Ko lah yang akan join the attack untuk masuk ke dalam D-box bagi membantu Ramon Machado dan menambah bilangan player untuk pasukan Sabah yang berada dalam kotak penalti untuk receive the ball daripada hantaran yang dilakukan oleh pemain-pemain yang ada di bahagian kanan. Manakala Danny Ting, dia akan stay dekat bahagian luar kotak penalti ataupun berhampiran dengan D-box untuk menanti sekiranya bola terbias ataupun sekiranya Sabah ingin mematah balik kepada bahagian belakang untuk membentuk semula gerakan. So Danny Ting akan sentiasa memberi support kepada Ko, dan Ko akan lebih masuk ke dalam untuk memberi support kepada Ramon Machado. Dan sekiranya pasukan Sabah menyerang di bahagian kiri, kita boleh nampak yang Ko dia akan inverted ke half space, Danny Ting akan lebih untuk cover bahagian wide area. Jadi bila bola berada di bahagian kiri, Derelok akan lebih masuk ke bahagian tengah untuk membantu Ramon Machado. Jadi akan ada numbers of player yang banyak untuk Sabah bagi receive the ball
bola ketika hantaran dilakukan lah. Dan Riza Ghazali akan memainkan peranan yang sama seperti Danny Ting sewaktu Darren Lock masuk ke bahagian tengah. So Riza akan stay dekat luar kotak penalti dan akan sentiasa memberi support untuk mengambil bola ataupun untuk cover up bahagian wide area. Jadi di sini kita boleh nampaklah kestabilan dengan penggunaan bahagian kanan dan juga bahagian kiri yang lebih efektif. Maka Sabah boleh attack tanpa menumpukan hanya kepada satu corak serangan ataupun satu sudut serangan sahaja, tetapi mereka boleh memvariasikan ataupun mempelbagaikan mereka punya corak serangan untuk menyerang pasukan Penang seperti perlawanan semalam lah. Itu yang pertama yang saya suka. Yang kedua, apa yang saya suka adalah tentang combination yang dibentuk di bahagian tengah. Kalau kita lihat pada pembentukan semalam, apa yang dilakukan oleh pasukan Sabah adalah mereka meletakkan Gary Steven Roberts sebagai pemain number 6 ataupun lebih kepada defensive midfielder untuk bertindak sebagai lone pivot. Jadi apa yang dilakukan oleh Gary Steven Roberts adalah beliau akan lebih memfokuskan kepada untuk memenangi first ball dan juga untuk membantu bahagian pertahanan dengan bertindak melakukan defensive duty. Jadi memang fokus kepada pasukan Sabah adalah untuk memastikan yang Gary Steven Roberts akan mengganggu rentak corak serangan pasukan Penang di bahagian tengah dengan melakukan kerja-kerja bertahan dan juga untuk memenangi bola dan juga memberi tekanan kepada pemain Penang di bahagian tengah. Jadi apabila pemain Sabah dah ada Gary Steven Roberts yang boleh untuk melakukan defensive duty dan juga membantu defense department, maka perkara ini telah membebaskan Stuart Wilkin dan juga Irfan Fazail untuk bertindak lebih advance ke hadapan. Jadi yang ni yang menarik. Sebab apa? Sebab dalam beberapa situasi dalam game yang lepas, Sabah lebih suka untuk penggunaan dua pivot, iaitu Gary ataupun Pak Tesu akan bertindak dengan Irfan Fazail yang membolehkan untuk Pak Tesu naik, Irfan Fazail kena cover tempat dia dan sebagainya. Tetapi untuk game ni, apa yang dilakukan oleh Datuk Ong Kim Swee adalah dia meletakkan Gary untuk fokus untuk defending duty dan dia membolehkan Stuart Wilkin dan juga Irfan Fazail untuk advance lebih ke hadapan. Jadi kita boleh nampak yang pertukaran posisi hanya berlaku di antara Stuart dan juga di antara Irfan Fazail. Sekiranya Stuart berada di bahagian lebih tinggi, dia akan cover up bahagian half space di bahagian belah kiri dan juga di bahagian central area. Manakala Irfan Fazail dia akan join the attack untuk menjadi link up player di bahagian kanan, membantu penggerakan daripada Darren Lock di bahagian kanan dan juga overlap yang dilakukan oleh Riza Ghazali. Jadi keseimbangan yang ditunjukkan di bahagian tengah ni, kita boleh nampak yang penggunaan daripada Irfan dan juga Stuart dalam game ni memang fokusly untuk melakukan gerakan lebih fokus kepada serangan, dan kedua-dua player ni memang berjaya untuk membantu bahagian serangan dengan sangat efektif lah. Dan kita boleh nampak Stuart dia akan drop lebih deeper, Irfan akan naik atas, dan dalam fasa build-up memang Stuart yang akan jadi sebagai player yang jadi connector antara midfield department dan juga attacking department, manakala Irfan Fazail lebih kepada untuk membuat larian-larian dan juga open space bagi ada option bagi pasukan Sabah melakukan passing. Jadi peranan daripada midfield yang ada kepada pasukan Sabah ni, dia telah memberikan fokus kepada Stuart dan juga Irfan untuk utilize mereka punya potential in term of attacking. So mereka dah tak perlu nak sangat kepada defending sebab mereka berdua ni dah boleh main dengan lebih tinggi dan focusing on attacking sahaja, dan untuk defending duty mereka akan serahkan kepada Gary Steven Roberts untuk membantu bahagian pertahanan. Jadi itu yang kedua yang saya suka. Yang ketiga, kalau kita lihat pada game ni, yang paling saya menarik adalah tentang Ramon Machado lah. Ramon Machado untuk game ni dia adalah the best idea striker untuk pasukan Sabah. Dia boleh pressing, dia boleh link up, dia boleh open game, dia boleh create space. So dia adalah memang perfect striker bagi Sabah bagi saya. Dan yang boleh saya puji lagi tentang Ramon dan juga partner dia adalah Darren Lock. Sebab untuk game ni Darren Lock diletakkan di bahagian kanan. Macam saya cakap tadi sebelum ni, Darren Lock dia tak berapa nak menjadi kalau letak di bahagian kanan. Tetapi untuk game ni memang dia effectively, dia berjaya untuk cover up bahagian wide area dengan bagus, dia berjaya untuk crossing, dia berjaya untuk beat seorang pemain orang kata apa, defend department pasukan Penang. So memang antara player yang agak bagus lah untuk bermain di bahagian kanan as a winger. Sebab apa, dia kalau kita nak compare dia dengan Sadir Ramdhani, memang tak boleh lah. Sebab Sadir Ramdhani memang orang kata apa, typical skillful player. Tapi Darren Lock ni dia adalah typical player yang lebih direct. Bermaksud dapat bola kat dia, dia bawa bola ke depan, dia supply ataupun dia masuk lebih ke bahagian tengah lah. So benda tu kita boleh puji untuk Darren sebab gandingan dia dengan Riza Ghazali pada perlawanan semalam memang marvelous lah. Dan untuk
goalkeeper Damien Lim boleh saya bagi pujian, dia berjaya bermain dengan baik. Untuk defense department, untuk Ko dan juga Rizal tak ada masalah daripada segi ofensif, tetapi untuk bahagian tengah antara Pak Tesu dan juga Gabriel Perez, mereka daripada segi set pieces memang mereka join lah kalau corner dengan juga free kick. Cumanya daripada segi build up, mereka boleh untuk supply bola, mereka boleh jadi ball playing defender, tetapi yang masalah adalah ketika transisi untuk bertahan. Sebab pada perlawanan semalam boleh dikatakan defending structure pasukan Sabah, terutamanya dua centre back ni, mereka agak loose, mereka agak mudah ditewaskan. Sebagai contoh, apabila Sabah kehilangan bola di bahagian tengah kena counter attack, memang pasukan Sabah tak boleh nak beat antara pace apabila ada pemain Penang yang lebih laju lah. Dan dalam pada masa yang sama, mereka juga ada buat simple mistake dan sebagainya. So untuk defending, mereka perlu lebih fokus ketika bertahan, mereka perlu lebih agresif, mereka perlu elakkan buat small mistake, mereka perlu pastikan yang backline mereka kukuh. Sebab kalau tak, mereka terdedah kepada corak serangan pihak lawan. So benda tu akan merugikan kepada pasukan lah. Seperti mana Penang score gol, macam tu lah ruginya pasukan Sabah. Dan kalau ikut lagi, banyak lagi mistake yang dilakukan oleh defense pasukan Sabah pada perlawanan semalam yang hampir membolehkan Penang untuk execute ataupun untuk menyudahkan. Tapi nasib baiklah finishing pasukan Penang agak kurang dan tidak beberapa menjadi. Untuk pasukan Penang pada perlawanan semalam, mereka sebenarnya bermain dengan free flowing football yang bagus. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok gerakan build up yang dilakukan oleh pasukan Penang, mereka berjaya membentuk satu corak permainan yang solid. Mereka bermain dengan one to passing, mereka open game, bagaimana mereka attack di bahagian kiri dengan penggunaan mereka punya left back untuk buat overlap, mereka punya winger masuk ke dalam dan sebagainya. Memang mereka berjaya untuk penetrate dan juga create space untuk mereka exploit kawasan pasukan Sabah. Memang daripada segi overall game, memang mereka nampak orang kata apa, orang nampak dominance, mereka nampak ada attacking yang bagus. Tapi in term of mereka punya the final decision ataupun the final part of the dalam final third, mereka menjadi masalah apabila mereka tak ada seorang proper striker number 9. Dan sekarang mereka baru dapatkan seorang pemain import, dan saya mengharapkan pemain import tu dapat sesuaikan diri dengan cepat untuk bertindak as a number 9. Sebab apa? Sebab Penang punya gameplay nampak semalam memang improve. Mereka punya pressing, mereka punya short passing, mereka punya daripada segi pembukaan game, open game dah bagus. Tapi daripada segi the missing part ataupun the missing link, salah satu orang tak apa, talian yang hilang adalah bagaimana mereka nak connect between the midfield kepada bahagian striker. Sebab striker mereka hilang, tak ada. So benda tu yang mereka perlukan, the missing piece dalam mereka punya tactical. Sebab bahagian tengah hidup, kanan kiri hidup, tapi the missing part is bahagian striker. So benda tu yang mereka kena settle down dengan cepat lah untuk the next game dalam Piala Malaysia dan juga Liga Super. Untuk Al-Hafiz, game ni bagi saya dia main dengan bagus. Dia ada beberapa percubaan, tapi macam biasa finishing dia gagal execute. Kogi Leswaran boleh dikatakan agak rusty, dia macam tak berapa nak fit lagi. And Alif Iqmal, one of the best prospect yang kita boleh puji. Adriano macam biasa, dia punya set pieces bagus. And jadi untuk Penang, mereka ada banyak lagi masa untuk perbaiki, dan saya mengharapkan mereka boleh perbaikilah. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.